Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baru nak berjumpa ni. Saya Azida Muhammad. Selamat pagi kepada anda semua. Kita dalam Assalam Biz. Sekarang ni saya bersama dengan antara agensi kerajaan yang banyak berperanan memajukan pengurusan wakaf. Dan terlebih dahulu terima kasih kepada anda jika seorang pewakaf yang telah menyumbang sebanyak 19.5 juta kepada Yayasan Wakaf Malaysia. Alhamdulillah. Jadi bersama dengan saya kita nak tahu apa lagi sebenarnya yang ada di bawah Yayasan Wakaf Malaysia ini. Kita bersama dengan Puan Haidatul Azia Hussein, Eksekutif Kanan, Ketua Bahagian Pemasaran dan juga Penyelarasan Yayasan Wakaf Malaysia. Selamat datang. Ya, terima kasih kepada TV Macam mana face shield? Alhamdulillah, first time pakai. Alhamdulillah. Okey, baik. Tadi saya dah cakap, okey, ini adalah wakaf yang untung dunia, untung akhirat. Dah ada 19.5 juta di bawah Yayasan Wakaf Malaysia. Jadi, sebenarnya apakah fokus utama Yayasan Wakaf Malaysia untuk tahun 2021 ni, Puan? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua penonton TV Al-Hijrah. Okey. Fokus Yayasan Wakaf pada tahun ini, iaitu pada tahun 2021, kita adalah untuk mengumpul dana wakaf, iaitu kita nak meningkatkan lagi dana wakaf. Okey, cara mana kita nak meningkatkan dana wakaf tu, Yayasan Wakaf Malaysia akan tahun ni kita akan bersama-sama untuk memberi kesedaran mengenai amalan berwakaf kepada masyarakat. Okey, cara juga kita akan menggunakan segala platform media yang ada, dan juga kita ada program-program on ground, tapi on ground ni dengan mematuhi SOP yang ditetapkan, dan juga kita menjalinkan lebih banyak lagi kerjasama bersama rakan strategik. Okey, bila ada rakan strategik, insya-Allah akan membantu meningkatkan kutipan wakaf. Betul. Contohnya dengan perbankan, mereka menyediakan apa-apa fasiliti, dan juga kenapa kita menjadikan pengumpulan dana wakaf itu adalah antara elemen utama pada tahun ini, kerana dengan adanya dana wakaf, lebih banyak aset wakaf dapat diwujudkan. Lebih banyak tanah wakaf dapat dimajukan. Dan yang paling seronok sekali kepada semua, lebih banyak penerima manfaat wakaf akan terima manfaat daripada sumbangan wakaf tersebut. Jadinya kita nak bukan sahaja kita memikirkan aset, bukan sahaja kita memikirkan bila kita aset, masyarakat tertanya, apa yang kami dapat dengan aset tersebut. Tapi bila ada aset, akan wujudnya dana manfaat wakaf. Bila ada dana manfaat wakaf, lebih ramai lagi masyarakat yang kita boleh santuni. Dapat manfaatnya. Ya, betul. Sebab dana manfaat wakaf ni dia tak macam dana pokok wakaf. Dana pokok wakaf perlu dikekalkan sama ada kepada aset kekal ataupun aset alih ataupun aset tak alih. Dana manfaat wakaf ni dia lebih fleksibel. Kita boleh gunakan untuk bagi bantuan yuran pengajian, bantuan kesihatan, bantuan sewa rumah, macam-macam jenis bantuan. Dia lebih yang one off lah, bukan yang berkekalan. Jadi kita nak tahu juga apa produk-produk yang ditawarkan oleh Yayasan Wakaf Malaysia ni, dan apa kepentingan produk-produk ni kepada seluruh masyarakat yang menerima. Okey. Kami sebenarnya di Yayasan Wakaf Malaysia, kita ada 4 produk utama. Utama wakaf, iaitu yang pertama, wakaf am. Wakaf am ni tak kisahlah masyarakat berwakaf untuk wakaf am, kita akan tukarkan dia kepada apa-apa jenis projek, apa-apa jenis program. Okey, keduanya kita ada wakaf khas. Okey, kalau Azizah pernah dengar sebelum ni, wakaf air. Wakaf air itu adalah merupakan salah satu produk di bawah produk wakaf khas Yayasan Wakaf Malaysia. Maknanya wakaf khas ni masyarakat berwakaf untuk wakaf air, contohnya akan digunakan bagi tujuan wakaf air sahaja, tidak digunakan untuk yang lain. Okey, yang ketiganya kami ada sijil wakaf tunai. Sijil wakaf tunai ni terbahagi kepada 3, iaitu sijil wakaf tunai kesihatan, sijil wakaf tunai pendidikan, dan sijil wakaf tunai pembangunan ekonomi. Di mana bila masyarakat berwakaf untuk kesihatan, akan digunakan bagi tujuan kesihatan. Dia nampak macam khas, tapi dia segmen khas, tapi penggunaan di belakangnya kesihatan tu mungkin boleh buat farmasi, mungkin boleh buat hospital. Okey, kalau pendidikan pun sama. Dan yang terakhir kita ada sijil wakaf bangunan. Sijil wakaf bangunan ni pula, Yayasan Wakaf beli dulu aset tersebut, bukan menggunakan dana wakaf, dana Yayasan Wakaf sendiri, dan kita akan
wujudkan unit-unit sijil terhadap bangunan tersebut. Kalau Aziza pernah dengar wakaf kaki, wakaf Jember, dia seolah-olah yang macam tu. Maknanya orang beli unit-unit tersebut dan unit tersebut diwakafkan. Akhirnya nanti satu bangunan tersebut adalah menjadi bangunan wakaf. Ini yang kita katakan kita mewujudkan wakaf baru. Kalau tanah wakaf sedia ada, kita bangunkan. Betul. Wakaf baru pula kita beli dulu tanpa menggunakan duit wakaf, kita jadikan di aset wakaf. Satu aset dia tu Ya, betul. menjadi satu bangunan. Okey, baik, jadi kepada mereka yang nak menjadi pewakaf di Malaysia bersama dengan Yayasan Wakaf Malaysia ni, apa platform yang disediakan? Okey, alhamdulillah setakat ni Yayasan Wakaf Malaysia sebenarnya kita dah ada sistem wakaf tunai Malaysia. Di mana dalam sistem wakaf tunai Malaysia, masyarakat boleh berwakaf secara one off. Boleh juga berwakaf secara potong gaji. Maknanya kita dah memudahkan, macam sebelum ni perlu datang ke Yayasan Wakaf untuk berwakaf ataupun kena cari Yayasan Wakaf di mana-mana program. Sekarang ni duduk depan PC, depan komputer, boleh daftar terus untuk berwakaf secara potong gaji ataupun berwakaf melalui FPX dalam sistem Yayasan Wakaf Malaysia. Selain itu, kita mengambil kira juga cadangan ataupun pandangan masyarakat di luar sana yang kalau boleh dia nak banyak lagi platform untuk berwakaf Yayasan Wakaf sediakan. Jadi apa yang kita telah buat, kita dah wujudkan berwakaf melalui Jompay. Kita dah ada juga melalui direct debit, melalui QR Duit Now. Maknanya macam-macam. Dan terkini juga sebenarnya Yayasan Wakaf Malaysia bekerja sama dengan syarikat takaful di mana masyarakat boleh bila dia mencarum takaful tu apabila berlaku kematian ataupun berlaku hilang upaya menyeluruh kekal, ada terdapat sebahagian dana diwakafkan. Itu macam kita sekarang ni kita memikirkan apa sahaja platform yang ada, apa sahaja bentuk kerjasama kita boleh buat untuk membolehkan masyarakat tu terus berwakaf. Tapi nak pastikan mereka ni terus berwakaf, kadang-kadang mereka tertanya apa manfaat yang mereka dapat jika menjadi salah seorang pewakaf ni. Okey. Ni saya nak relatekan dengan topik kita pada hari ini. Wakaf, untung dunia, untung akhirat. Okey, kita tengok kat sini. Di dunia, apa yang masyarakat boleh dapat bila berwakaf adalah setiap sumbangan wakaf kepada Yayasan Wakaf Malaysia ada layak untuk mendapat potongan cukai di bawah Seksyen 4411C Akta Cukai Pendapatan. Okey. Itu kita kata cerita di dunia. Okey, masyarakat akan dapat. Dan masyarakat juga boleh tengok dengan apa yang disumbangkan, macam mana dia boleh membantu meningkatkan taraf kehidupan ummah. Kenapa saya kata ada taraf kehidupan ummah tu? Sebab dana wakaf tu nanti kita akan wujudkan lagi banyak aset. Aset wakaf. Aset wakaf ni nanti pula akan didaftarkan ke Majlis Agama Islam Negeri. Itu kita kata dia membantu. Okey, di akhirat pula. Untuk di akhirat kita tengok sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalas." Apabila matinya anak Adam akan terputus segala amalannya kecuali 3 perkara, iaitu yang pertama, sedekahun jariyah. Sedekahun jariyah sedekah yang berpanjangan. Yang kedua adalah al-ilmu yang tafa'u bih. Ilmu yang dimanfaatkan, dan yang ketiga waladun soleh yad'ulah. Okey, kat sini kita tengok akhiratnya setiap apa sumbangan wakaf, setiap apa amalan yang dibuat di dunia melalui wakaf akan berpanjangan sehingga ke akhirat insya-Allah. Insya-Allah. Jadi kita dapat untung di dunia dan juga untung di akhirat. Jadi sama-sama kita menjadi pewakaf bersama dengan Yayasan Wakaf Malaysia. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada Puan Haidatul Aziah Hussein, Eksekutif Kanan Ketua Bahagian Pemasaran dan juga Penyelarasan. Dan kita di sini doa moga-moga segala usaha yang dijalankan oleh Yayasan Wakaf Malaysia ini dapat memperkembangkan lagi dan juga mempertingkatkan lagi aset-aset yang ada di Malaysia ini, insya-Allah. Jadi sama-sama kita daftarkan diri untuk menjadi pewakaf bersama Yayasan Wakaf Malaysia. Anda boleh lihat seperti yang tertera di kaca TV, boleh hubungi ataupun layari website yang tertera. Okey, kita nak berehat dulu, kembali lagi selepas ini, jangan ke mana-mana. Nazidah, nanti saya share. Boleh? Ada nombor ke? Ada kot rasanya dia dulu saya dah dapat. Tak ke ada nombor lain tak? Tak apa, tidak saya minta dengan Nora aja boleh. Boleh. Thank you. Okey. Dah lama dah Fariha kena joget ke? Tak boleh. Ada teaser. Dia bila nak masuk lambat energi ada. Itu apa tu? Yang wangi.
Oh, cincin. Tak tahu ada muka gedung tak? Ni tudung. Yelah, macam cincin. Covid lah. Ahmad 3 dan 5 ya.